Nama saya Tengku Indra Syafi'i, Tengku Muhammad Syahid. Saya dalam orkestra ni saya main instrumen piano. Dulu lepas habis sekolah menengah, saya terus masuk ke Aswara. Sana saya belajar diploma, belajar piano, more to piano modern lah. Selepas belajar dalam setahun macam tu, saya break dan lepas tu ada audition untuk dekat DBKL, orkestra DBKL. Saya terus masuk sampai sekarang. Dah 6 tahun saya kat sini. Pengalaman yang saya rasa happy lah kalau main dengan orkestra ni sebab dapat kita backing artis, macam-macam artis kita backup dia kan. So macam-macam lagu lah kita akan bermain kan. So kat situ cabaran untuk kita dan kat situ kita kita punya playing makin improve. Kat situlah yang buat saya rasa happy lah kalau main dengan orkestra Kuala Lumpur ni. So kalau kita ada sesuatu show ni dalam masa 1 minggu, kita akan ada jadual, kita dapat jadual pada orang atas. Preparation dalam seminggu tu lah untuk dapat perfectkan dalam 20 lagu ada. Saya rasa bangga lah sebab ni orkestra Kuala Lumpur ni adalah salah satu nama besar juga dalam orkestra KL ni kan. Happy lah. Bapa saya sendiri memang main muzik. So daripada kecil, bapa saya nama panggilan dia Jimmy Saxophone. So daripada kecil memang dah selalu dengan dia lah. Ikut dia main muzik di serata Malaysia lah. Dia memberi galakan lah. Bila saya masa sekolah menengah tu saya ada rasa minat dengan muzik. Dan dia bagi galakan lah untuk sekolah muzik lah. Main untuk macam perform semua tak adalah. Tapi tengok YouTube, belajar sendiri kat rumah macam tu lah. Di bawah pimpinan Datuk Johari Saleh. So bila main dengan dia tu lagu-lagu dia agak mencabar. Tu pun buat kita happy lah kan. Kita cari macam mana nak dapat dengan betul. Dia punya arrangement lagu yang dia gubah tu kan, dia akan buat lain daripada original lagu dia. Yang kita tak tahu fikir apa yang dia buat kan. Memang selalu kalau kita main kita ada improvise kita punya cara sendiri. Tapi dia punya gubahan ada cara dia sendiri kan. So bila kita tengok dia orang yang lebih experience buat arrangement yang bagus. Tak tahu lah saya nak cakap apa. Cabaran saya kalau bila main dengan gubahan Datuk Johari Saleh atau orang lain adalah cara penyampaian dia dalam chord progression, gubahan dia kan. Itu cabaran untuk saya yang tak terfikir. Selalu kita improvise sendiri, tapi ni orang punya taste kan kat situ lah. Harapan saya orkestra Kuala Lumpur ni lebih dikenali satu Malaysia ni dan kalau boleh kita perform setiap negeri dalam Malaysia ni kan, supaya orang lebih tahu kita punya kehebatan. Saya adalah pemain trumpet untuk Orkestra Kuala Lumpur. Saya sudah bekerja dengan Orkestra Kuala Lumpur lebih kurang 5 tahun. Sejak saya bekerja dengan Orkestra Kuala Lumpur, banyak persembahan yang telah saya lakukan seperti konsert diraja, dan terbaru kami baru selesai membuat persembahan sempena Hari Wilayah. Di dalam Malaysia ni hanya Orkestra Kuala Lumpur yang mempunyai keahlian yang paling ramai dalam satu orkestra yang berjawatan tetap. So orkestra-orkestra yang selain daripada Orkestra Kuala Lumpur, kebanyakannya kita akan import dari pemain-pemain luar. Tapi Orkestra Kuala Lumpur ni memang orkestra yang full-time musician yang bekerja sebagai ahli muzik, and then full setup, complete. Ada trumpet, trombone, saxophone, semua complete. So dalam nak meningkatkan mutu orkestra tu sendiri, memang tenaga kerja yang ramai ini kebanyakannya adalah graduate, semua yang berpelajaran dan ada ijazah dan diploma dalam bidang muzik. Di situ kita nampak pendekatan yang DBKL ambil untuk ahli muzik ni, semua yang berpendidikan dan mampu menaikkan taraf orkestra itu sendiri di peringkat antarabangsa. Saya sebenarnya bermula dari pancaragam sekolah, di mana saya dulu bersekolah di St. John's Institution. Saya memasuki pancaragam St. John. Kemudian memang sebab saya minat alat muzik ni, sebab masa sekolah dulu saya memang minat benda-benda alat-alat tiupan ni. Saya tak suka yang bergendang, saya suka yang bertiup. So saya masuk pancaragam St. John's, and then saya meneruskan diploma dalam bidang
bidang trumpet, muzik persembahan, dan kemudian saya terus bekerja di Orkestra Kuala Lumpur. Di Aswara sendiri kami telah dididik untuk bermain alat-alat muzik tradisional seperti gamelan, keroncong, cak lempung dan wayang kulit. Itu wajib. So alat-alat tradisional memang saya mampu memainkannya, menguasainya. Saya nampak Orkestra Kuala Lumpur ni boleh pergi jauh sebab kebanyakannya semua wajah-wajah baru. Generasi X, generasi Y. Kita under Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni capital kan. So setiap negara yang ada di dunia ni, setiap capital tu ada orkestra yang tersendiri. So Orkestra Kuala Lumpur ni adalah salah satu daripada orkestra ibu negara Malaysia. So kita akan nampak di situ akan adanya jemputan-jemputan daripada luar negara untuk menunjukkan kehebatan orkestra masing-masing. Di situ saya nampak. Ya, saya syukur, alhamdulillah, saya berbangga sebab dapat menyertai orkestra ni. Sebab ahli muzik ni adalah memang cita-cita saya sejak daripada kecil. Nama saya Isabella. So saya jadi ketua unit muzik. Nama dulu pengarah muzik lah kepada Orkestra Kuala Lumpur di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengalamannya sangat seronok, adalah peluang nama muzik, the music king part of it, seronok juga. Kebetulan semasa kekosongan tu ada, saya nampak ada peluang untuk bekerjasama dengan orkestra tersebut. In other words, dia ada banyak ruang untuk perkembangannya. Secara khususnya, peranan sesuatu orkestra dalam konteks Dewan Bandaraya ataupun badan berkuasa tempatan tu, dia sebenarnya lebih holistik, lebih menyeluruh. Sebab ramai orang yang tak faham. Katakan, orkestra ni banyak belanja lah. Kemudian, apa nampaknya? Ini hiburan saja ke? Sedangkan dia punya impaknya bukan sekadar semasa persembahan tu diadakan dan orang ramai yang datang. Ya, itu satu daripada impaknya lah, the KPI-nya. Tetapi lebih mendalam, lebih daripada tu, dia ada isu bahawa warga kota Kuala Lumpur boleh faham, ada expose, dia sedar bahawa ada kerja muzik, ada orang yang boleh kerja sebagai pemuzik, nombor satu. Nombor dua, sekiranya ada kegiatan muzik tu, sebenarnya kegiatan itu sesuatu aktiviti yang sihat. Dan ketiga, dia memberi peluang kerja kepada orang muda yang berbakat dan yang serius, yang berdisiplin ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dia sebenarnya dia bukan sebarangan you suka saja you boleh jadi professional musician. Dia tak macam tu. Dia kena belajar bertahun-tahun, nombor satu. Nombor dua, dia kena ada bakat, sesuatu bakat. Tapi isu bakat ni saya tak nak elaborate lah, sebab bakat ni ada yang kata ada yang tak ada. Tetapi hakikatnya you kena bertahun-tahun, sekurang-kurangnya 10, 15, 20 tahun. Itu belum cerita pasal genre, style, sama ada you pandai jazz ke, you pandai rock ke, you pandai classical ke, yang lain-lain itu. So sebenarnya dia lebih lah, dia punya isu dia sebenarnya kompleks. Sebab dalam konteks orkestra misal kata, you kena boleh baca. Lepas tu boleh faham apa yang orang tulis tu. Dalam konteks muzik tu sebenarnya dia nak macam mana. Kan? Nombor dua, dalam konteks disiplin DBKL, lain kata sebagai penjawat awam. So you kena pancing lah 7.5 keluar 4.5. Itu satu disiplin lain yang orang muzik biasa je tak biasa. Itu syarat yang nak bekerja dengan DBKL. Orkestra ni ditubuhkan di
tahun 1988. Dipromosikan oleh Allahyarham Tan Sri Ilyas Omar. Kita Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena ada orkestra, ada muzik, ada sukan yang pada masa itu memang orang kata hangat. Dan pada masa itu, pilihan hiburan tak banyak sangat. Lain kata, sekarang kita tengok YouTube lah. Dulu 1988 mana ada YouTube? Dulu mana ada apa-apa streaming ke, Spotify ke, Netflix ke, semua tu tak ada. So, kalau orkestra ada show, dulu time Sharifah Aini, yang artis-artis yang setiap buat show je, memang penuh lah. Tak kira auditorium penuh ke, Dataran Merdeka penuh ke, yang mana pun. So, maka tradisi tu kami masih ikut. Kita masih follow yang tradisi katakan kami nak mempersembahkan, nak membentangkan, untuk contribute sesuatu hiburan yang sihat, yang profesional kepada warga kota Kuala Lumpur. Background ya. So masa tu ahli muzik yang batch yang pertama, yang awal sekali tu, all the musicians sebenarnya dia pecahan, namanya pecahan daripada orkestra Radio TV Malaysia. Kan dulunya orkestra RTM yang mula-mula sekali yang ada. Selepas tu baru keluar ada orkestra-orkestra yang lain. Pengarah muzik yang pertama tu Abang Jo, Datuk Johari Saleh. Sebab dia ada disiplin tertentu. So dia pun set up lah. Dia punya orkestra, dia punya set up kena macam ni. Kena ada yang boleh membaca, ambil ahli muzik yang boleh membaca, yang ada style, ada bakat, yang boleh membaca skor muzik, dan bukan sahaja boleh membaca, dan pada masa yang sama membaca dan bermain dalam maksud yang dihendaki. Sebab misal kata lagu yang dituliskan do re mi fa so, tetapi dalam tu sebenarnya ada da ba da ba da ataupun cara yang lain, ya kata-kata ataupun walaupun ditulis macam tu, sebenarnya dia ada kehalusan yang terperinci dalam tu. So bukan sekadar boleh baca, tetapi it has to be musical. Not only the musician, tetapi kawan-kawan dalam grouping. In an orchestra, it's a teamwork. You kenalah bekerjasama dengan kawan-kawan. And pada masa yang sama, ada conductor. And then ada music composer and music arranger yang semua mainkan peranan yang penting. Setakat hari ini ada dalam 70 musician. Tetapi dalam tu bukan semua orkestra, sebab kami ada 3 set rhythm section. Rhythm section tu maksudnya the drums, the bass player, the guitar player and the piano player dan percussion player. Yang ini kita keyboard player ada 3 orang, drummer ada 2 orang sekarang, bass player ada 4, guitar player ada 1, 2, 3, ada 3. Bisa kata. So adalah 3 set dalam 3. Tetapi dalam orchestra show kadang-kadang kita pakai 2 gitar, kadang-kadang kita pakai 2 keyboard misal kata. So ada doubling. Habis kenapa nak ada rhythm section? Rhythm section misal kata untuk show yang kecil sikit. Misal kata majlis, Jasamu Dikenang, combo yang namanya combo. Combo sebenarnya asalnya combination, combo, group ensemble yang kecil lah. Maksudnya daripada orkestra besar, you pecahkan jadi yang kecil. Sejak PKP ada sekatan di mana kata orang tak boleh berkumpul. So musician tak boleh lah 70 orang semua nak perform sekali. Itu yang jadi. Tetapi setiap kali ada cabaran, adalah peluang. So, maka saya pun bincang-bincang dengan musician nak kata, okey, kita pecahkan orkestra tu. Ini satu cara ni namanya big band. Ini asal tu dia tradisi American. Tetapi di sini dia popular. Kenapa? Sebab dia sejak zaman Datuk Johari Saleh, dia belajar di US. So dia memang ada tradisi tu. Kami dekat seberangan Royal Selangor Club. Di sebelah situ juga. Royal Selangor Club dulu, every Saturday and Sunday dia ada band dah. So ada dance music. So dia tradisi di mana kata orang datang minum teh, Tapi dulu punya zaman dulu, music is a big part of our life. So big band tu tradisi nak ada. Kemudian pada awal tu adalah beberapa orang kaum Filipina, termasuk arwah Danny Francisco, termasuk Maynard Francisco. Lepas tu ada Haji adalah seorang trumpet player and a few of them. Masa tu mereka datang ke sini, ada yang lahir di sini, Kemudian mereka dah menetap di sini sebab dia kahwin orang Malaysia. So maka kemudian diserap dan bekerja untuk Oppo. So the style is there, the tradisi tu ada, dia punya the influence tu ada. Pengaruh tu ada. So tadi dah cakap big band satu cara. Satu lagi saya boleh pecahkan jadi strings.
Itu yang dikata. String so alat bertali. So alat bertali mungkin kita tambah satu ke dua solo instrument. So dia dah jadi cantik lah. Alat bertali biasanya lagu apa? Lagu bass yang lebih lembut, yang lebih soft. Misal kata lagu asli ke, lagu keroncong ke. Biasanya lagu pop di sini. Ya. So sebelum saya masuk, beberapa orang pengarah muzik dia lebih kepada cenderung kepada lagu pop masa kini yang popular buat sekarang. So bagus juga sebab akhirnya kita kena tanya juga apa yang stakeholders nak. Maksudnya audience kah, bos kita orang kah, ataupun international tourist kah? Kan kita perform semasa perayaan. Misal kata ambang tahun, misal kata ambang merdeka, misal kata sempena raya hari wilayah, betul, sempena hari raya Cina, Christmas, ataupun mana-mana lah. Actually, sempena perayaan tu. Ini untuk mark the occasion, untuk menandakan perayaan tersebut. Semasa zaman pandemik ni, memang pada mula-mulanya kami tunggu aja. Ingatkan mungkin seminggu dua aja. Mana tahu sampai hari ni dah setahun dah genap. So masa raya tu kami record yang seorang-seorang kat rumah. Sebelum COVID ni, pandemik ni, kami sebenarnya jarang sekali buat rakaman. Yang ada rakaman pun sekadar main live show, lepas tu kita rakam sikit apa yang ada sahaja. Memang confirm, memang saya haruslah mengakui bahawa susah nak sampaikan bahawa kami masih aktif lagi, kami masih beraksi, masih berlatih. Susah. Orkestra ni, misal kata you nak main lagu apa? Getaran Jiwa. Kalau you pasang YouTube, Getaran Jiwa, so cara P. Ramlee buat tu macam tu. So sekarang, untuk tujuan orkestra pula, macam mana you nak mempersembahkan lagu tersebut? So dia banyak faktor lah dari situ. Dia terpulang siapa yang nak main. Full orkestra kah? Ataupun big band kah? Ataupun strings kah? Ataupun group combo kecil je. Nombor dua, soalan tu, macam mana pengubahan tu sama ada kami masih buat kan? Selalu, all the time. Sebab itu yang keunikan tu. Sekiranya lagu yang baru ni, lagu Gila yang baru menang AJL tu, kakak pernah nyanyi dengan kita orang tahun lepas. Dia pun surprise. Dia kata masa tu bukan lagu Gila lah, lagu dia entah apa, I tak ingat sekarang. Dia pun surprise. Dia kata, the orchestra version is like, really different, because of the sound, because the arrangement. The orchestra dia ketengahkan colour dan pada masa yang sama suara dia. Yang pasti, bila penyanyi dia dengar orkestra tu macam tu, dia pun akan adjust cara menyanyi tu. This is recreation, kreatif yang baru. Walaupun lagu tu, kalau tanya kakak, dia dah nyanyi berapa kali dah. Agaknya 100 kali entah. You know what I'm saying? Dia lagu dia, tetapi bila you bagi nafas baru. So lagu tu hidup, dah tukar, change, grow. So that's the beauty of the orchestra. Itu seni. Kami dalam library, dalam stok ada 4,000 lagu. Sejak 33 tahun sampai sekarang, kami simpan semua lagu tu. Tetapi zaman 80-an, hujung 80-an, 90-an, semua pakai tangan. Saya pun train. Saya lah last generasi yang masih pakai pensel dengan paper, yang kertas. So pakai tangan, lepas tu ada penyalin. Itu yang post ahli muzik sekarang. Sekarang ada 2 orang yang nak post namanya penyalin muzik. So saya dah mohon cakap dengan semua manusia, pengurusan semua manusia kata sekarang dah tak ada orang salin muzik dah. Sekarang dah jadi librarian, pustakawan muzik. Sebab dah digitize. So now we prepare scores with software. So dia punya kerja hanya extract, dia simpan and then digitizekan. Zaman dah bertukar, dah move on dah. Bagaimanakah kami nak teruskan jadi relevant? Zaman 80-an, entertainment orchestra dengan artis adalah satu-satunya hiburan yang ada. Yang free. By the way, DBKL tak pernah kutip, tak pernah charge untuk orang tengok show, tak pernah. Itu nombor satu. Nak jadikan relevan kepada warga kota Kuala Lumpur.
So kita tanya pula, apa keperanan orkestra? Kita balik ke soalnya. Kita boleh ada outreach program. Tapi outreach program tu sebenarnya dia ada beberapa tujuan lah. Nombor satu, nak memperkenalkan orkestra. Nombor dua, adakan kelas muzik sekiranya ada kelas muzik tu. Tetapi sebenarnya kelas muzik tu you kena belajar, kalau nak jadi professional musician, you kena belajar betul-betul. Sejak muda sampai college, sampai universiti dan sebagainya. Okay? Tetapi sebagai pengenalan, kami hendak buatkan kerja tu supaya dikenalkan. Ketiga, sebenarnya ada kebaikannya. What I mean by that, sekiranya you bermain muzik, orang muda ke, sesiapa pun, dia tak gelisah. Dia anxiety tu kurang kalau dia main muzik. Ini bukan saya cakap, ini song confirm. Scientific evidence ada kata main muzik, menyanyi, semua dia, hati dia tenang sikit. Inilah kebaikan yang kegiatan muzik boleh membawa kepada warga kota. Okey, mungkin setahun atau boleh buat sekali atau 2 kali camp muzik. So hari Sabtu mungkin 1 jam aja. So, ibu bapa datang. So, budak-budak kecil, dia main kompang ataupun dia main ukulele, dia sambil menyanyi. So, itu sesuatu aktiviti yang sangat baik untuk warga kota Kuala Lumpur lah. Dan sekaligus boleh memperkenalkan orkestra. Saya pernah bermastautin. I lived in Boston for 3.5 years. I lived in London for 3.5 years, nearly 4 years. I lived in Taipei, a little bit outside of Taipei, di Taiwan untuk 4 tahun setengah. Lepas tu, setiap tahun saya memang keluar negeri dan sekiranya you nak bandingkan dengan orkestra mana-mana pun lah, ada lainnya. Kenapa lain? Kenapa? Sebab dia main popular music. Dari mula lagi pun, dia pakai format sahaja yang orkestra, tetapi dia tetap persembahkan repertoire. Repertoire maksudnya program popular music. Kenapa nak macam tu? Supaya lebih mendekati warga kota Kuala Lumpur. Orang yang faham, orang yang appreciate lagu popular. Sebab misal kata you nak tanya Symphony No. 5 Beethoven ataupun lebih kepada lagu Jamal Abdillah, yang mana lagi popular? Ada orang tanya pula, habis kenapa you tak perform Beethoven ke Brahms ke? Boleh, tetapi kerja tu ada orang lain yang buat, orkestra lain yang buat. Kami tak perlulah nak pergi compete dalam situ. Nombor satu. Nombor dua, dengan lagu popular music tu, dari situ pun setiap kali misal kata apa lagu? Kekasih Awal dan Akhir Jamal Abdillah. Tapi setiap kali kita perform lagu tu, kita buat ada sesuatu, ada pembaharuan. Walaupun tetap lagu Kekasih Awal dan Akhir. Kalau you tanya pengarah orkestra London ke Singapura ke, you tanya dia kata, macam mana nak mendekati dengan orang ramai? How do we expand the audience? How do we develop the audience? Itu yang dia orang pening kepala. Sebab tetap nak main lagu Beethoven, macam mana? For me, semasa saya masuk kerja ni, I was like, Ya, inilah keunikannya. Tapi hakikatnya, the main body of the repertoire of the orchestra ni, Malaysian music. Ini naratif tu. I want to talk about it. I nak promotekan bahawa orkestra ni, janganlah, tak payah nak banding kepada orkestra lain yang nak perform Beethoven, Brahms tu, Mozart tu. Tak boleh compare macam tu. Sebab dia nak starting tu, it was never meant to perform lagu Mozart, Beethoven dan yang lain. Tak. There's this place in your heart, and I know that it is love. In this place, come much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you possess no heart of sorrow. There are ways to get there if you cannot find a way. Make a little space.
shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, we stop existing and start living. Daddy, feel the always love and us growing. Make the better place to make a better world. In the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we can't afford the living. Make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving with a joyful faith. And the one we learn believing with shining getting great. Then why do we keep strangling life? What is earth as a party soul? Cause it's plain to see the streets is heavenly. Because of love, we could fly so high. Let us feed and never die. In my heart, I feel you wrong, my brother and sister. Grant the world with no fear. Together we cry happy tears. See the nation turn down all into bloodshed. There are really content if we came down for the living. Make a leader's faith to make a better world. In the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if we can't enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world.